Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nampak hadis itu? Oh, ada hadis. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan anugerah dari Allah. Hidayah yang Allah Taala kurniakan kepada kita sangatlah besar. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Maka pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita pada hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan sekali lagi saya sebut macam hari semalam, nikmat Allah Ta'ala paling besar pada kita ni adalah nikmat hidayah, petunjuk, okay? Untuk kita kekal di atas agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana alangkah banyaknya manusia yang terpesong daripada agama Allah. Okey. Semalam dan pagi tadi saya tengok dua video lah, sambil-sambil duk tengok. Video yang pertama saya tengok semalam berkaitan dengan pastor Melayu. Orang Kristian, gerakan kristianisasi ni sudah datang kepada kita sejak daripada zaman penjajahan. Penjajahan tu dia bawa 3G kan. Bukan 3G lain tu, 3G tu gospel, gold and glory. Dia datang tu pun bawa gospel lah. Maknanya dia adalah satu bentuk untuk menyebarluaskan ajaran Kristian, ataupun sebagai mereka tu sebenarnya tentera salib yang nak menentang kerajaan Islam pada masa tu. Dan berlaku penjajahan semuanya pada negara-negara Islam. Okay. Kenapa Thailand tidak dijajah? Sebab dia bukan Islam. Yang dijajah adalah kepulauan kita. Kerajaan Islam Melaka. Kalau tanya New Zealand ada dah masa tu. Fiji ada ke? Jepun ada. Jepun dia perang sebab lain. Zaman dululah, zaman. Pasal apa? Sebab mereka datang bawa gospel. Sehinggalah berlakunya gerakan kristianisasi ni hebat. Tapi alhamdulillah kita ada para ulama yang dulunya sangat teguh mempertahankan agama Islam. Bila dia buka sekolah orang putih dulu, sekolah orang putih semua sekolah gereja dulu. Kalau tengok sekolah apa tu? Saint apa? Apa dia? Methodist. Sekolah Methodist. Jadi sekolah-sekolah pun diajar gospel. Tapi alhamdulillah para ulama dia sedar benda ni. Dia sedar sehingga mereka buka sekolah-sekolah agama, walaupun di kampung-kampung, sekolah agama rakyat dia panggil. Agama rakyat. Walaupun dalam serba kekurangan dhaifnya, tapi tujuan mereka adalah untuk menjaga agama. Alhamdulillah mereka berjaya menyelamatkan akidah. Okay. Soal isu budaya amalan masyarakat yang ada adaptasi dengan budaya-budaya lama tu, yang tu kita boleh kompromi lah selagi dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia dah faham, sebaiknya dia kembali kepada Islam yang tulen sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi gerakan tu berlaku sekian lama sehinggalah sampai hari ni
Walaupun dalam enakmen kita tak boleh menyebarkan agama Kristian, tapi mereka masih lagi bergerak dan mendakwah, mengajak orang Islam di Malaysia masuk Kristian. Sehingga bukan setakat main-main, bukan setakat biasa-biasa. Ada 4 orang yang disebut sebagai pastor Melayu. Boleh cakap Melayu, mengkristiankan orang Melayu sendiri. Ada 4 orang. Boleh tengok video yang dikeluarkan oleh MRM, unit kajian R&D dia. Jadi yang sebutnya, betapa kita ni perlu bersyukur di atas nikmat hidayah. Kemudian mari cerita pula hari ni, ajaran Ibu Yati. Ibu Yati ni ajaran Melayu, agama Melayu. Dia kata Tuhan Melayu, Tuhan Hindu dengan Tuhan Islam ni sama. Sehingga dia kata nak mengembalikan ajaran Melayu kita ni dulu-dulu. Boleh jadi dia duk baca dalam sejarah dulu-dulu agama nenek moyang dia ni Hindu kali. Kita jangan kerana Melayu kita cari kebenaran. Betul hari ni kita sokong orang Melayu kerana dia represent majority Muslim di Malaysia. Manakala kita bangkit bersama dengan kerajaan raja-raja Melayu, orang Melayu adalah kerana mereka adalah majority Muslim di Malaysia. Tapi bukan kerana Melayu tu, kerana Islam yang diamalkan oleh orang Melayu. Tapi ada orang dia Melayu tu kerana Melayu. Kerana keturunan. Sehingga akhirnya dia tak kenal pun Islam. Dia nak mengembalikan bangsa Melayu ni pada dia, orang Melayu ni lu hebat. Jadi nak kembali kepada hak dulu-dulu lagi daripada tu. Dia tak syukur hidayah tu mari kepada tok nenek kita tu, sehingga hari ni alhamdulillah lahirnya seorang Melayu secara automatiknya Muslim. By definition, semua orang duduk di tanah Melayu beragama Islam adalah Melayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada orang ni tak faham, tak tahulah. Mari ajaran Ibu Yati ni, siapa dia kata mengucap dia pun lain. Dia ada upacara masuk Melayu. Ilaha, ilara, ilama. Ilaha, ilama, ilara. Ilah tu Tuhan. Ha tu matahari. Ra tu bulan. Ma tu bintang. Jadi dia mengucap, nak mengajak semua ni Tuhan langit, Tuhan bumi. Tahulah jadi macam mana. Pening tuan-tuan. Lepas tu kata Islam ni, Quran kita ni sudah diubah. Dia kata mana lagi hilang 320 ayat Al-Quran. Ayat Quran boleh jadi 6666. Okay? Famous orang dah kata 6666. Tapi bila kira-kira Quran ni tak ada, tak cukup pun 666 ayat. Ya, itulah masalah je bila pokok ustaz duk kata 6666 ayat. Cuba tengok molek kat Quran ni, ayat dia berapa? Orang dah kata 6,666 ayat. Mana dia cuba? Tengok Quran kita berapa ayat dia? Tak siapa pun. Jadi bila gitu, dia ni dalam kepala dia mikir, mana lagi hilang? Tak cukup. So dia kata agak Quran tu sudah diseleweng lah pada dia. Sudah hilang ayat Quran. Kita pun tak tahu dia membina kepercayaan dia tu atas asas apa? Atas asas tak setuju dengan orang Arab ke, tak setuju dengan apa, tapi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kerana kamu benci kepada orang menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Maknanya apa? Kadang-kadang kerana kebencian kita tu, kita pun buat sesuatu di atas dasar benci. Sedangkan asas yang kita bina tu tak ada apa-apa pun. Okey? Macam orang kata perjuangan kerana kebencian. Sebab benci kepada golongan fulan bin fulan, kita pun
buat apa macam-macam perjuangan lah. Tak boleh. Kita kena di atas asas yang jelas. Akidah, tauhid. Ni. Sebab tu saya nak mengajak para asatidah, para kita semua ni. Kita di akhir zaman ni benda paling utama kita nak kena jaga adalah akidah, tauhid. Cikgu-cikgu di sekolah kena ajar tentang tauhid. Tauhid ni asasnya ialah kembali mentauhidkan, mempertuhankan Allah yang satu. Dialah pemilik langit dan bumi, dialah penguasa sekalian alam, dialah yang berhak disembah. Duduk situ juga. Kalau ni mari Kristian, goyang kita buat tauhid. Mari ajaran Melayu, goyang kita buat tauhid. Sebab apa? Sebab asas ataupun kita ni ajar Islam tentang amali, praktikal. Islam nak kena jadi baik. Islam ni kena taat ibu bapa. Islam ni kena bayar zakat. Islam kena solat 5 waktu. Itu amali belaka tu. Asas sebelum daripada tu adalah tauhid, akidah. Kita ni hanya ada satu Tuhan. Tuhan yang cipta kita adalah Allah. Dan Allah lah sahaja yang berhak untuk disembah. Dia ni siapa? Dialah Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Soal akidah tu tidak ditekankan. Masuk sekolah budak-budak pun tak faham. Budak-budak cikgu kata, oh semaya. Ngaji Quran. Kena rotang pun kalau tak itu. Tauhidnya tak ada. Sedangkan usul salasah, kita ni ngaji usul, 3 usul. Tak clear lagi. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa ma dinuka, apa agama kamu? Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Orang tak kemah bab tu. Orang tak tekan bab tu. Bila kita ngaji bab tauhid, ngaji bab tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' was sifat, dia mari kata tauhid 3 pula sesat. Sedangkan kita nak mengajak manusia kepada tauhid. Tauhid ni maknanya asas kepada agama ni, la ilaha illallah tu apa artinya la ilaha illallah? Apa artinya kita mengucap la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Di situ asas agama Islam. Kalau semayang, puasa, zakat, tu betul rukun Islam. Tapi semua tu duduk di bawah la ilaha illallah. Makna kalau dia tergelincir syahadah dia tauhid dia rasa agama lain pun boleh juga, yang penting kita baik. Sekadar dia tak kira semua Tuhan lain, tapi bila dia mengiktiraf ada Tuhan berhak selain Allah, atau dia mengiktiraf ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ada Tuhan bulan, ada Tuhan bintang, itu semua merosakkan tauhid. Sebab kita tak kena asas kepada tauhid tu. Jadi kalau kita tak jaga asas ni, inilah wujudnya ajaran Kaham, Rasul Melayu, ajaran Ibu Yati, ajaran pelik-pelik lah macam-macam. Jadi saya nak menyuruh kita semua ni, orang-orang yang belajar agama, orang-orang belajar sunnah, orang yang faham tentang agama, kita semua kena kembali kepada tauhid. Ajar anak-anak kita tentang mengesakan Allah. Maknanya kita kena tahu bahawa Allah tu satu-satunya Tuhan yang wujud. Dialah yang menciptakan kita. Dia tidak dapat dilihat, tapi dia ada. Dia tidak sama dengan mana-mana makhluk. Dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan, dan dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Kita belajar tentang itu. Ajar dia tentang Allah. Ajar dia tentang Allah. Ni dia kenal artis lagi hebat daripada dia kenal Allah. Artis ni asal mana? Adik-beradik dia ada berapa? Tak.
Pada tahun 2012 dia bercinta dengan siapa. Tahun 15 pula cerita dengan orang lain pula. Lepas tu dia kahwin, anak dapat anak pula. Tahu belaka. Cerita bab Allah, hanya dia tahu Allah je. Cukup lah. Pada dia, la ilaha illallah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Dia tak detailkan Allah. Nama Allah ni ada berapa? Apa makna dia? Dan ada tak perkara-perkara yang membatalkan syahadah kita? Adakah perkara-perkara menyebabkan seorang tu syirik kepada Allah? Benda-benda soal akidah. Jadi bimbang kita. Generasi sekarang ni, tambah-tambah pula bila kita ni dah norma baru. Belajar hanya melalui online. Jadi nak pilih guru online ni lagi susah dengan nak pilih guru depan-depan. Guru depan-depan ni kita tengok juga akhlak dia, peribadi dia. Lepas tu kita tengok sifat dia lagu mana dah. Kita pun pilih, guru ni aku tengok akhlak dia bagus. Lepas tu aku tengok dia pun ngajar pun tidak kata mengarut lah kita kata. Jadi kita pilih guru. Kata Ustaz Faiz malam, kena pilih guru ni elok-elok. Sama seperti kita memilih pasangan hidup. Malah lebih penting lagi. Pilih pasangan hidup ni, betul lah kita nak hidup sekali dengan dia. Pilih guru ni lebih penting. Pasal apa? Nak memandu kita ke syurga. Betul tak? Tapi dalam budak-budak lah ni, saya tengok anak-anak dia kata, tak apa Abi. Dalam TikTok pun ada bahagian agama. Kita pula, Abdullah tengok TikTok, ustaz mana tengok? Dia pun tengok tunjuk ustaz ni. Abdullah suka ustaz ni. Hanya kerana suka. Ustaz lawak sikit dia suka. Budak-budak kan? Jadi, asas kepada akidah tu kita nak kena jaga. Tengok viewers, presentation. Jadi, asas kepada akidah tu. Jadi, maknanya budak-budak nanti kalau kita tak jaga dia, daripada mana dia ambil agama dia? Online. Ambil online daripada agama dia melalui online. Lepas tu ustaz mana dia ambil? Tak tahu, banyak. Online ni tuan-tuan. Dia tak ada satu madrasah khasah. Tak ada satu madrasah, maknanya manhaj, ustaz ni gini. Kita ngaji satu je manhaj. Tak ada. Dia manhaj rojak. Ada belakang ustaz. Kita dengan ustaz ni, lepas tu dia mari pula ustaz tu, mari pula ustaz ni, mari. Lah kali pening, bengok ya gitu. Tu yang jadi ibu yati tu, buat agama diri lah mudah. Lepas tu ustaz-ustaz pun duk pening belakang ni. Hak ni kata boleh, hak tu kata tak boleh. Buat pening. Jadi zaman fitnah kita makin mencabar. Zaman fitnah tu makin mencabar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hidayah pada kita, pada zuriat keturunan kita, ahli keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Baik. Kita sambung pada hadis. Ni pun nikmat kita juga. Boleh baca hadis ni pun adalah nikmat. Ibu Yati tu dia memang bukan tak pakai lah, dia pakai tahu. Dia mempertikaikan hadis lah. Banyak. Jadi kita ni alhamdulillah beriman kepada Allah, Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Dan beriman bahawa dia telah mengutuskan Rasul. Dan melalui Rasul itu Allah turunkan kitab, sampaikan kepada manusia. Dan begitu juga melalui Rasul juga Allah wahyukan kepada mereka, lalu mereka sampaikan kita hadis. Jadi ada dua sumber wahyu yang ada, Al-Quran dan juga hadis. Jadi kita ni belajar hadis. Baik. Bab kita hari ni ialah bab istihbabi salatin nafilati fi baitihi wa jawaziha fil masjid. Bab sunnah hukumnya salat sunat di rumah dan boleh juga di masjid. Hadis ke-445
Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sediakanlah bahagian di rumahmu untuk tempat salat kamu. Ij'aluha fi buyutikum. Terjemahan dia ni, sediakanlah bahagian di rumahmu untuk tempat solat kamu. Dia tak sebut tempat sini. Hak lebih tepat bahasa terjemahan kita ni. Jadikanlah sebahagian solat sunat kalian di rumah. Tak kira lah tempat mana pun. Cuma dalam bab menjadikan satu tempat khas di rumah untuk solat tu, kita dah baca hadis sebelum daripada ni. Sehingga sunnah mengambil satu tempat khas di dalam rumah untuk solat. Tidak kata kalau ada lah. Kalau tak ada ruang nak macam mana, rumah dia tu je. Jadi hal tu dalam bab lain. Bab hari ni ialah jadikanlah sebahagian solat kamu di rumah. Maknanya jangan sampai tak solat di rumah. Dan kata dalam hadis ni, dan jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Itu rumah yang tiada solat padanya adalah hukumnya atau sepertilah kuburan. Rumah orang tak solat, sunyi daripada solat, macam kubur. Dan hadis ni juga, kalau kita faham maksud yang tersirat, kubur bukanlah tempat solat. Jangan pula pergi cari kubur nak solat. Kubur bukan tempat solat. Jadi tempat solat mana? Di masjid. Kalau solat fardu, di masjid. Kalau solat sunat, di rumah. Pasal apa kita solat sunat di rumah? Kerana kita tak nak jadikan rumah kita tu seperti kuburan. Sebab tu alangkah bahagianya rumah yang ada solat di dalamnya. Kalau tak ada rumah, rindunya rumah kita tu kepada solat. Pasal apa? Bila solat, orang tu mengabdikan diri kepada Allah. Kalau rumah tak solat, apatah lagi rumah yang berlaku padanya penyembahan. Saya pernah pergi ke Merah Highland satu hari dulu. Gigi kita pun ingat okey masa tu nak cari. Apa kita cari rumah lewat gitu. Tak, memang tak ada kan siapa situ. Nak cari rumah homestay lah, homestay. Cari-cari jumpa lewat apa? Bukan. Dah booking lah online. Bila kita pergi rumah tu, siapa-siapa dalam rumah, hati tu memang tak tenang langsung. Hati tak tenang. Yang booking tu memang masa tu pun online, kita tahu, tak tahu siapa. Tapi bila dia datang bagi nak kunci tu, orang India. Orang India. Dia bagi kunci tu orang India. Jadi saya pun, hati tak tenang. Perasaan tu sama dengan perasaan waktu saya masuk dekat satu kuil. Dekat tumpak tu, kat tumpak. Ada satu sleeping Buddha besar dekat dengan rumah saya. Jarak dia lebih kurang tak sampai, dah lebih kurang 10 km lah, lebih kurang macam tu. Dekat daripada rumah. Lepas tu ada kawan saya daripada Bosnia, dia datang. Bila dia datang, kita bawa jalan ziarah-ziarah lah. Pergi ke pantai ke apa semua. Siapa ada ke mana lagi nak bawa pergi. Kita bukan je turis guide sangat ke. Tak. Dalam kali
Duk fikir nak tunjuk apa kita tempat aku ni. Kalau nak tengok patung sah, orang selalu bawa kita apa? Bawa pergi tengok Sleeping Buddha. Masuk je dalam tu, turun tu. Dia rasa macam sesak dada. Kita rasa, ish. Kata tengok kawan-kawan masuk kejap, lepas tu keluar. Rupanya, Syekh saya, Syekh Abdul Rahman Al-Harfi, pergi ke Kelantan, orang pergi bawa juga tempat tu. Dia juga cerita benda sama. Tak boleh duduk lama, hati tu rasa memang tak tenang. Jadi tempat yang mana berlakunya benda syirik, benda, kita rasa tak tenang. Jadi kes Cameron tu, dah lah kita pergi lepas, kita jalan-jalan, kita check in dah lewat dah. Saya pun telefon owner tu, saya hantar balik kunci. Tak apalah, tak refund pun tak apa. Saya pergi cari rumah lain, duduk di homestay lain. Jadi maknanya rumah kita ni, kalau tidak dibacakan padanya Al-Quran, tidak ada solat padanya, yang itulah yang jadi macam-macam. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana dia rasa rumah dia ni ada gangguan? Jawapan dia baca Quran. Nabi suruh baca surah Baqarah kan, masuk rumah. Jadi kita biar ada di rumah kita ni baca Quran, di rumah kita ni solat. Itulah sebenarnya kebahagiaan, ketenangan. Ada orang hias rumah dia macam-macam, hias rumah dia. Frame gambar ni harga dia 30,000. Sofa kita ni import daripada England ke, imported set ni. Pinggang kita ni daripada US. Sudu gerpu ni, ni semua permainan ni daripada Turki. Semua tu tidak menjanjikan ketenangan yang sebenar. Tenang sebenar ialah rumah yang ada padanya salat, ada padanya zikrullah. Walaupun rumah tu kosong. Kalau kita tengok, kalau kita pergi kepada rumah-rumah orang yang kita biasa pergi jalan rumah, kita bagi bantuan rumah orang fakir, kita tidak bagi bantuan tu. Ada rumah, kita tengok rumah dia tak ada apa-apa. Tapi bila kita tengok isi rumah tu, tuan rumah tu, kita rasa tenang. Padahal rumah dia ni asnah lah, fakir. Jadi biarlah rumah kita ni terisi dengan kebahagiaan. Dari sudut mana? Dari sudut ruh agama tu. Jadi Nabi SAW kata, jadikanlah sebahagian salat kamu di rumah. Dan janganlah jadikan rumah kamu seperti kuburan. Kubur ni rumah tu mati bila tak ada salat. Baik. Hadis yang seterusnya. Hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت muttafaqun alaih. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Maknanya zikir ni adalah nyawa kita. Kalau tak ada zikir, sama seperti orang mati. Sebab tu Syekhul Islam kan sebut, zikir bagi seorang Muslim nilainya seperti air bagi seekor ikan. Kalau tak ada zikir, kalau tak ada ibadah, kalau tak ada zikrullah, kita rasa lemah. Zikir kita tu sama ada zikir pagi petang, baca Quran, dan sebesar-besar zikir yang paling utama adalah salat. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatiku. Jangan pula dah sampai zikir dia pun tak salat dah. Pasal apa? Aku dah banyak zikir, tak perlu salat dah.
cukup dah. Yang tu merapu meraban dia panggil. Jadi orang yang tak salat, tak ada zikir, seperti orang mati, tak ada nyawa. Jadi samalah rumah yang tidak ada salat padanya seperti kuburan. Jadi baca Quran. Kat rumah tu baca Quran. Dia pun tanya, Ustaz, kalau kita pasang kaset ngaji, boleh juga daripada kita ni lagu dudang lagu, pasanglah kaset ngaji. Tapi janganlah sampai tuan rumah tak mengaji langsung. Radio je duk bunyi, tuan rumah tu mengaji pun tak. Tu tak nak lah pula. Pasanglah kaset ngaji tu pasang, tapi tuan rumah tu kena ngaji. Baik, hadis yang seterusnya 447. Hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujzatan min hasirin fi Ramadan fasalla fiha layaliya fasalla bi salatihi nasun min ashabihi falamma alima bihim ja'ala yaq'udu fakharaja ilaihim فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat tabir dari tikar pada bulan Ramadan. Okey. Membuat tabir dari tikar, yakni di masjid pada bulan Ramadan. Lalu baginda salat di belakang tabir itu. Maka diikuti oleh beberapa orang sahabatnya. Dan ketika beliau mengetahui bahawa orang-orang mengikutinya, maka baginda keluar dan bersabda, Aku telah mengetahui perbuatanmu, maka salatlah kalian di rumahmu. Kerana sesungguhnya salat itu yang utama di rumahnya sendiri, kecuali salat fardu. Bagi lelaki lah ni. Okay? Kalau bagi perempuan, salat di rumah tu lebih utama. Melainkan kalau dia nak datang majlis ilmu dan seumpama dengannya, ada sebab lain. Tapi kalau saja-saja, salat di rumah bagi wanita lebih afdal. Bagi lelaki, di masjid. Nabi kata, sesungguhnya salat itu yang utama di rumahnya, kecuali salat fardu. Termasuklah salat sunat rawatib. Kalau dia mampu. Tapi kalau tak, boleh je salat di masjid pun. Jangan sampai dia nak salat qabliyah di rumah, terlepas takbiratul ihram dengan imam. Okey? Jadi kalau rumah dia dekat, salatlah qabliyah dia di rumah. Tapi kalau rumah dia jauh, nak pergi tu ambil masa 20 minit, pergilah masjid dulu. Sampai azan, salat qabliyah, orang qomat, sempat dia qabliyah, kemudian sempat juga takbir dengan imam. Itu lebih utama. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan salat fardu afdalnya di masjid, salat sunat afdalnya di rumah. Baik. Jadi dalam bab ni, tapi boleh juga salat di masjid. Boleh juga salat di masjid. Bab yang seterusnya, bab ni, amri man na'asa fi salatihi aw ista'jama alaihi al-Quran aw adh-dhikri bi an yarquda aw yaq'uda hatta yadhhaba anhu dhalika. Bab orang yang mengantuk dalam solat sampai sukar membaca. Sampai sukar membaca Quran, harus tidur atau duduk dahulu. Dalam
translate kita ni, solat sambil duduk. Solat sambil duduk. Baik. Jadi kalau dia letih solat, mengantuk, tidur, ataupun dia letih boleh duduk. Itu maksud dia. Hadis 448. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza hablun mamdudun baina as-sariyatayn faqala ma hadzal hablu qalu hadza hablun li Zainab qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyaq'ud. Muttafaqun alaih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, tiba-tiba melihat tali terbentang di antara dua tiang. Ada tiang, ada tali dekat tiang. Ada tali dekat di tiang. Kemudian Nabi tanya, tali apa ni? Lalu dijawab, ini talinya Zainab. Tujuannya apa? Bila dia salat, dia rasa letih, dia bergantung dekat tali tu. Nabi kata, la, jangan. Hulluhu, buka ikatan tali ni. Hendaklah seseorang itu salat ketika dia masih segar. Tetapi jika dia penat, maka salatlah sambil duduk. Salatlah sambil duduk. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam salat kita ni sedang beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita salat tapi kualitinya tak ada, tak guna. Nanti Nabi SAW suruh kita salat dalam keadaan kita ni segar. Kalau mengantuk, jangan salat. Itu satu bab. Satu sudut yang lain, ini menunjukkan kesungguhannya para salaf dalam ibadah. Sehingga mereka ni salat, betul kalau Nabi salat bengkok kaki tu. Mereka bukan Nabi salat, mereka salat sampai mereka mengantuk pun pegang pada tali. Nak berdiri letih pun salat sambil berdiri tapi pegang tali, letih. Sungguhnya mereka buat ibadat. Jadi kalau ada orang di akhir zaman ni kata tak apalah sahabat tu dia sebab dia ni bukan dia ni martabat tinggi. Kita hak tidak sahabat ni kena usaha lebih sikitlah nak dapat amal, nak dapat pahala. Salah jawapan dia. Sahabat dulu bukan buat amalan sederhana, bukan tak rajin buat amal. Dia rajin lagi buat amal daripada kita. Cumanya mereka buat berdasarkan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada sahabat atau nak semayang malam tak tidur. Nabi kata, siapa yang tak suka kepada sunnahku, dia bukan dari kalangan aku. Ini para sahabat. Jadi jangan ada orang kata, tak apalah muka sahabat tu dia martabat tinggi, kita tidak sahabat ni kena rajin lagi daripada sahabat. Salah. Kita tidak akan dapat menandingi rajinnya para sahabat buat ibadat. Tapi dalam kerajinan mereka, mereka tidak mengubah syariat. Beza dengan orang kita. Rajin, tapi rajin luar daripada syariat. Dia buat benda yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Itu beza rajin kita dengan rajin dia. Rajin para sahabat ni, untung, kalaupun dia terbuat benda-benda yang di luar daripada syariat, ada Nabi yang tegur dia. Itu untung sahabat. Jadi bila sahabat buat ni, salah satu tujuan Allah Ta'ala jadikan begitu supaya umat kemudian ni boleh tahu. Kalau sahabat tak buat macam ni, kita pun tak tahu. Nabi kata salat ni berpada-pada lah. Berpada maknanya kadar kemampuan kita. Kalau mengantuk, tidur. Kalau penat, duduk. Jangan sampai kita ni memaksa-maksa dalam solat. Tapi kalau dah mengantuk semacam je, apa mengantuk?
tidur pukul 1 pagi. Yang tu bukan salah mengantuk, kita yang tidur lewat. Lepas tu mulalah nak solat subuh pun mengantuk, nak bangun tahajud pun mengantuk. Pasal apa? Pasal kita tak jaga. Sahabat dulu nak sembahyang tahajud, pas isyak tidur dah, mengantuk gini dah, mengantuk. Pas isyak tidur. Kita pas isyak dah buka telefon pukul 12 orang tidur. Nah. Baik. Jadi orang mengantuk ketika solat tidur dulu atau kalau letih duduk dulu. Kemudian hadis yang 449. Hadis Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Qala man hadhihi? Qalat fulanah tadhkuru min salatiha. Qala mah 'alaikum bima tutiqun. Fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Wa kana ahabba ad-dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Kemudian masa dia masuk, dalam tu ada seorang wanita lain bersama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi tanya, siapa wanita ni? Aisyah menjawab, fulanah nama dia. Nama dia fulanah. Adalah orang tu. Kononnya wanita ni nama dia Al-Haula. Mengikut dalam Sahih Bukhari. Jadi wanita ni, Aisyah menjawab fulan, dan dia menceritakan hebatnya salat wanita ni. Dia menceritakan tentang salat wanita ni, banyaknya salat, rajinnya salat. Lalu bila dia cerita tu sampai peringkat menunjukkan dia kuat sangat salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Mah, jangan begitu. Alaikum ma tutiqun, salatlah, hendaklah kamu kerjakan sekuat tenagamu, yakni semampumu, jangan sampai di luar kemampuan. Sesungguhnya Allah tidak pernah jemu memberi pahala sampai engkau jemu beramal." Jadi hak bimbangnya apa? Kamu yang jadi jemu dalam ibadat. Dah buat ibadat kuat sangat ni sampai satu tahap letih. Bila letih tak buat. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni di dalam bab ni, perkara agama yang paling Allah cintai adalah yang terus-menerus dilakukan. Ini lafaz hadis tapi dijadikan bab oleh Al-Imam Bukhari, bahawa Allah paling suka amalan yang berterusan walaupun sedikit. Jadi Nabi kata sederhanalah solat malam. Jadi kalau kita baru nak mula-mula solat malam, solatlah dulu 2 rakaat, kemudian 1 witir, kemudian upgrade sikit 2 rakaat tahajud, 3 witir, kemudian upgrade lagi 4 rakaat, kemudian semayanglah 8 rakaat. Tapi yang penting kita jaga istiqamah kita. Mana istiqamah tu payah jugalah tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala suka tu. Allah Ta'ala suka tu memang payahlah nak buat. Kerana syaitan duduk ganggu kita daripada yang apa yang Allah Ta'ala suka tu. Jadi cuma nak buat perbandingan. Kalau kita tiba-tiba solat, bangun malam, pukul 2 dah semayang malam. Pukul 2 dah semayang malam sampai subuh. Esok letih, buka kaki, tak semayang terus seminggu, cuti. Lebih baik kita solat 2 rakaat, tapi tiap-tiap pagi kita solat. Baik. Hadis yang ke-450. Hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud
hatta yadhhaba anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Kata apa? Fayasubbu nafsahu. Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mengantuk ketika salat maka harus tidur sampai hilang mengantuknya. Tidur dulu sampai hilang mengantuk. Bila hilang mengantuk dia ni? Kalau kita tidur bangun subuh. Sebab tu jangan tidur atas tilam. Ni kita ni Allah ngantuklah bangun main tahajud tilam. Tengok bantal, ambil bantal satu tak tidur. Memang tidur lena. Dah, ni tidur sekejap. Tidur tempat solat kita tak ambil masa. Cukup. Rehat, orang panggil apa? Dia panggil apa? Nap. Nap sekejap. Nap. Tapi kalau kita penat, letih, nap boleh jadi lama. Itu tak ada arah lah. Kalau penat tu, waktu kita penat tu lah yang cerita. Tapi kalau kita tu maknanya ambil nap sekejap, kemudian bangkit balik. Kadang-kadang kita bawa kereta jadi gitu. Bawa kereta kan, kita ngantuk. Berhenti sekejap. Tidur 10 minit. Lepas tu kita bangun, okey boleh bawa kereta. Gitulah. Waktu kita salat, kita pun nap sekejap, ambil nap. Kita mengantuk sangat, maya ngantuk. Nap sekejap. Tidur sekejap, jam mata. Kemudian bangun balik. Tapi kalau kita letih sangat, memang niat nak nap ya. Tapi tidur. Habis. Itu qadarallah. Macam mana? Kenapa? Kerana boleh jadi jika dia ingin membaca istighfar tapi tidak sengaja malah mengutuk dirinya sendiri. Sebab bimbang kalau solat dalam ngantuk, kita nak istighfar, tiba-tiba jadi mencela diri sendiri. Jadi kena hati-hati, kita kena tahu apa yang kita sebut ni. Jadi takut bimbang doa, dia jadi blur, tak tahu apa, baca je. Kena pula waktu tu waktu doa mustajab. Allahu Akbar. Habis. Jangan, kena hati-hati. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu dalam bab solat sunat. Jadi solat sunat di rumah kita ada sebut afdal solat sunat di rumah. Tapi solat fardu di masjid. Kemudian solatlah malam dalam kadar yang kita mampu. Kalau kita letih, duduk. Kalau kita mengantuk, tidur. Tujuannya apa? Supaya solat kita tu sempurna dan kita faham apa yang kita baca serta kita tahu apa yang kita doa. Dan kita bimbang kalau tersalah doa pada waktu mustajab, itu memberikan tiba-tiba Allah terima doa tu, naya. Kadang-kadang kita tak tahu, tak sedar doa waktu doa mustajab. Lepas tu ada seorang ibu, dia pernah cerita bila tengok anak dia sakit, patah tangan apa semua, dia menangis. Bila orang tanya, tengok anak dia ni menangis, remuk ni. Mak dia tengok mak dia menangis. Orang kata, mak tak apalah, anak tu tak nanti sembuhlah insya-Allah. Dia kata, tak, aku menangis bukan sebab anak aku tu gitu. Aku menangis sebab aku rasa akulah yang menyebabkan dia gitu. Apa pula? Dia kata, anak aku ni satu hari dia main pasu hak rumah aku sayang, pecah. Bila pecah tu aku marah tu, dalam bahasa Arab lah, dia kata kassarallahu yadak, gitulah, semoga Allah mematah-matahkan tangan kamu. Dia nak marah lagi ke anak dia, pecah pasu dia ni, patah tanganmu nanti. Bahasa kita lah gitulah. Apa ni, patah tanganmu nanti, atau salah patah kaki. Rupa-rupanya dia kata, aku rasa Allah Ta'ala terima. Anak aku sakit gini ni, patah-patah. Aku rasa, aku bimbang dia ni sebab perkataan aku dulu. Jadi kena hati-hati bab perkataan. Sebab tu waktu solat kita tak sedar, kita doa, kita takut jadi macam tu. Kena hati-hati. Kena tengok mak dia marah ke anak dia,
petang hari Jumaat. Hari Jumaat, hari mustajab doa lepas asar. Oh, dia pun marah ke anak dia. Tak kira lah mak ke ayah ke kita dia pun kadang-kadang marah ikut dia juga. Tapi kena hati-hati dalam perkataan. Ni, kena hati-hati dalam perkataan. Marah lah, tapi perkataan tu kena hati-hati. Sebab bimbang tiba-tiba waktu mustajab doa. Sama solat malam ni. Jadi kesimpulannya, sunnahnya ya, solatlah dalam keadaan kita dalam sebaik-baik keadaan. Itulah conclusion dia. Dan jangan sampai tidur tak bangun-bangun. Wallahu ta'ala alam. Setakat itulah kita sebut pada pagi ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang, yang salah dari kekurangan saya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.